surat 30. Khasa'is dan juga ilmu sirah. Jadi ini ilmu yang kedua. Semalam kita baca berkenaan dengan ilmu syama'il, iaitu yang menceritakan berkenaan dengan rupa paras Rasulullah SAW zahir dan juga kecantikan akhlak baginda SAW. Sekarang masuk pula ilmu dalail. Baik. Okey, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Amin. Okey, ila an qala. Jadi ilmu dalail ni terdapat 3 bahagian. Dalam tajuk ilmu dalail ni dia terdapat 3 bahagian. Pertama tu berkenaan dengan irhaus, iaitu berita gembira dan tanda-tanda sebelum kelahiran Nabi SAW. Irhaus, dipanggil irhaus. Irhaus ni dieja dalam bahasa Arab alif, ra, ha yang gulung tu. Ha, alif, sad, irhaus. Jadi berita gembira dan tanda-tanda sebelum kelahiran Nabi SAW. Ni yang bahagian pertama lah, iaitu dalam bahagian pertama ni, iaitu berita gembira dari baginda SAW melalui kitab-kitab terdahulu. Maknanya apa cerita tentang Nabi dalam kitab dulu. Dan juga cerita daripada tukang pendeta dan juga tukang tilik, rahib lah ataupun kahin. Ialah zaman dulu bangsa Arab pun ada rahib, kahin yang menceritakan berkenaan dengan apa yang mereka pernah cerita berkenaan dengan Nabi SAW. Dan juga tanda-tanda yang muncul ketika kelahiran dan sebelum diutuskan menjadi Rasul. Maknanya ketika kelahiran Nabi, apakah peristiwa luar biasa yang berlaku ketika Nabi lahir. Dan juga selepas Nabi lahir sampailah sebelum baginda SAW diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, apakah peristiwa luar biasa yang berlaku. Ini juga termasuk dalam irhaus. Irhaus yang bahagian pertama tu. Okey, bahagian kedua mukjizat. Mukjizat yang berlaku ketika hidup baginda SAW, ia juga terbahagi kepada okey, mana apa yang zahir pada diri baginda SAW. Mukjizat yang zahir pada diri baginda SAW. Kemudian yang nombor 2 pula, apa yang terdapat pada luar diri baginda SAW, ia juga terbahagi kepada mana satu yang pada diri baginda, satu lagi yang pada luar diri baginda. Maksudnya bukan pada diri baginda. Yang bukan pada diri baginda ni pula ada 2 pula, iaitu tiga. Iaitu pertama mukjizat dari sudut Al-Quran dan ma'nawi. Okey, ni pun mukjizat. Ni bukan pada badan Nabi. Tadi makna mukjizat yang terzahir pada badan Nabi yang pertama. Yang nombor 2 ni dia bukan pada badan Nabi. Iaitu apa? Dia nombor 3, mukjizat dari sudut Al-Quran dan juga pada ma'nawi, makna yang tersirat. Dan kemudian mukjizat pada sudut kebendaan, mukjizat yang zahir pada benda-benda pada zaman Nabi SAW. Kemudian berapakah jumlah alam. Ini juga termasuk dalam mukjizat Nabi SAW. Baik, ini mukjizat. Satu irhas, satu mukjizat. Dan nombor 3 ialah karamah selepas kewafatan baginda SAW. Dia terbahagi kepada, iaitu cerita yang berlaku selepas kewafatan baginda SAW. Selepas kewafatan baginda, apa yang berlaku. Dia Nabi dah wafat, lepas tu apa yang berlaku. Dan karamah dan bantuan yang berlaku kepada awliya daripada kalangan umat Muhammadiyah. Maknanya itu juga sebenarnya ada kaitan dengan Nabi SAW. Karamah yang berlaku pada para wali dalam umat ni. Maka oleh kerana umat ni umat Nabi SAW, maka ia juga ada kaitan dengan Nabi SAW. Jadi itu maknanya dalam bab dalail ni, dia punya tajuk utama dia pertama irhaus, yang kedua mukjizat, yang ketiga karamah. Irhaus ni perbincangan utama dia sebenarnya perkara luar biasa
yang berlaku sebelum Nabi lahir dan kemudian lepas Nabi lahir, sebelum daripada baginda diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, sebelum usia 40. Daripada sebelum Nabi lahir, kemudian Nabi SAW lahir sampai sebelum usia 40, perkara luar biasa yang berlaku, maka ia dipanggil apa? Irhaus. Lepas tu Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, dilantik menjadi Nabi dan Rasul, maknanya disampaikan wahyu. Usia berapa? 40. Sampailah baginda wafat usia 63. Jadi perkara luar biasa yang berlaku tu pula, maka itu dipanggil apa? Mukjizat. Yang nombor 2 tu, mukjizat nombor 2. Lepas tu, lepas Nabi wafat, lepas Nabi SAW wafat pun masih lagi ada perkara yang luar biasa berlaku. Sama ada pada, maksudnya berkaitan dengan Nabi sendiri atau berkaitan dengan orang lain daripada kalangan umat Nabi, maka itu dipanggil apa? Karamah. Kalau orang Melayu panggil keramat lah, karamah. Jadi irhas, mukjizat dan juga karamah tu pembahagian secara kasar. Okey, baik. Kemudian disebutkan juga dalam tajuk ni tujuan belajar ilmu ni. Okey, kenapa kita belajar ilmu dalail? Kemudian apakah antara kitab-kitab rujukan dalam ilmu dalail? Okey, saya sambung. Okey, jadi ilmu nombor 2 ialah ilmu dalail, iaitu berkenaan dengan petunjuk kenabian, ilmu yang menjadi petunjuk kepada kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW, maka ilmu itu dipanggil ilmu dalail. Okey, apa takrif dia? Iaitu ilmu dalail ni ialah ilmu yang membicarakan tentang irhas, mukjizat dan juga karamah Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Dekat bawah tu ada bagi tahu sikit, irhas ialah perkara yang berlaku. Kalau bagus tambah sikit Kalau bagus dekat nota kaki tu tambah sikit, irhas ialah perkara luar biasa. Tambah sikit nota kaki itu perkara luar biasa. Dia bukan perkara biasa berlaku. Kalau ikut peristiwa itu biasa berlaku, tapi macam perkara luar biasa. Perkara luar biasa yang berlaku sebelum baginda SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Maknanya itu dipanggil irhas. Ini dah terang tadi lah. Satu irhas, satu mukjizat dan satu lagi ialah karamah. Okey, baik. Jadi itu ta'rif kepada ilmu dalail. Yang ke atas tu ta'rif, definisi. Sebelum ni pun Syama'il ada definisi, maka ini juga ialah definisinya. Okey, ad-dalail adalah dari kata dasar dalil yang bererti petunjuk ataupun bukti kepada kenabian. Ad-dalail ni sebenarnya ialah lafaz plural. Dia punya mufrad ataupun dia punya singular dia ialah dalil. Dalil satu. Kalau banyak dia panggil dalail. Jadi dalail pada Nabi, pada berkaitan dengan Nabi ni, sama ada berbentuk irhas atau mukjizat ataupun karamah. Okey, baik, sambung. Jadi apa dia? Contohnya seperti petanda-petanda, hujah-hujah, bukti-bukti, berita-berita dan pengetahuan-pengetahuan, maka ini semua termasuk dalam dalail. Dan para ulama telah mengumpulkan, lalu mendapati ianya berjumlah lebih daripada 3,000 mukjizat Nabi SAW. Allahu Akbar. Ada ulama yang mana telah kumpulkan mukjizat Nabi dia. Jadi bila diimpunkan, Nabi SAW ada sekurang itu, kurang tu ialah lebih kurang 3,000. Tapi ada kata lebih daripada itu lagi. Mukjizat Nabi 3,000. Ada kata lebih daripada itulah lagi. Jadi ilmu ini dibagi kepada 3 bahagian utama. Yang pertama irhas, iaitu berita gembira dan petanda-petanda sebelum kelahiran baginda SAW. Okey. Yang kedua mukjizat, ini sudah terang tadi. Yang kedua mukjizat sepanjang kehidupan baginda Nabi SAW yang berbentuk hissi dan maknawi tersirat. Maknanya yang berbentuk hissi ni maksud yang kita boleh nampak dengan panca indera, boleh dirasai dengan panca indera, tu panggil hissi. Satu lagi maknawi. Maknawi ni benda tak boleh nampak dengan panca indera. Itu juga ialah mukjizat. Sebab dia kadang contoh kan, ada benda contoh kata cantik, maka bila kita tengok benda tu cantik, maka dia ialah kecantikan tu boleh dirasai dengan benda panca indera. Kan? Satu orang suara dia sedap, kita pun dengar. Kan? Maka kita kata dia ialah merdu bunyi dia, suara sedap. Maka itu juga boleh dirasai dengan panca indera. Tapi kadang ada benda dia tak boleh nak terang dengan panca indera. Kan? Ada macam benda tu tak boleh nak terang dengan panca indera. Dia tak boleh nak terangkan. Contoh macam kadang orang bercakap dengan bahasa yang sedap.
dengan bahasa yang fasih. Kita dengar. Okay, dengar tu macam indera lah. Tapi penilaian terhadap bahasa tu, itu tak mampu nak diungkapkan. Boleh faham tak tuan-tuan apa saya kata ni? Itu benda maknawi. Benda yang berbentuk abstrak. Tak nampak. Tapi dia boleh dinilai juga, kan? Satu suara sedap, alunan, kan? Tapi bila nak terangkan macam mana sedap tu tak boleh. Jadi situ ada hisi dan ada apa? Maknawi. Macam Quran, kalau orang tu baca suara sedap, maka itu dipanggil hisi. Tapi kemudian bahasa Quran pun mukjizat juga. Itu apa? Penilaian dia tu, sedapnya bahasa Quran tu dinilai orang Arab, dan itu dipanggil maknawi. Ahli sastra nilai. Tapi kadang-kadang kalau kita tanya, dia pun tak mampu nak terangkan apa yang sedap tu kat mana. Macam kita kan, kadang-kadang orang Melayu, macam kita sendiri, bahasa kita mungkin tak banyak sangat macam bahasa Arab, tetapi macam mana pun setiap bahasa ada, kan? Bila orang bercakap dengan bahasa yang baik, kita dengar, kita kata Masya Allah, petah ni dia cakap, kan? Tapi kalau kita suruh terang, kita tak mampu nak terang macam mana bentuk sedap tu bahasa dia tu. Jadi itu dipanggil, maksudnya mukjizat Nabi ni kadang ada benda isi dan ada benda yang maknawi. Macam Quran ni bahasa tu maknawi. Kita sambung lagi. Ketiga, karamah-karamah dan cerita-cerita yang berlaku selepas baginda Nabi SAW pulang ke Rafiqil Alam. Maksudnya selepas baginda dah wafat, mana bila baginda dah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sambung. Dari setiap satu bahagian ini terdapat banyak bahagian, iaitu seperti berikut. Okey, kita bincang yang pertama dulu. Kan tadi tiga kan, irhas, mukjizat, karamat. Irhasat, mukjizat, karamat. Tu kalau jamak lah. Jadi semua tu ialah termasuk dalam ilmu dalail. Kemudian kita pecah yang pertama dulu. Kita pergi yang pertama dulu. Yang pertama, sebelum kelahiran dan sebelum diangkat menjadi Nabi SAW. Ini maksudnya kita pergi dulu yang pertama, irhas dulu. Irhas. Jadi yang irhas ni sebelum kelahiran dan sebelum diangkat menjadi Nabi SAW, sebelum diangkat menjadi Nabi. Ini irhas dulu. Ini pula terbagi pada tiga bahagian. Mana perbincangan irhas ni pula ialah ada tiga bahagian. Ini masih perbincangan pertama, irhas. Jadi yang pertama ialah berita-berita gembira yang datang tentang baginda Nabi SAW di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Maksud mubasyirat, berita-berita gembira tentang kedatangan baginda SAW yang disebutkan dalam kitab-kitab dulu. Syekh Husin Al-Jisr rahmatullah alaih telah mengarang satu risalah yang berjudul Ar-Risalatul Muhammadiyah, yang mengandungi 110 dalil-dalil daripada kitab Zabur, Taurat dan Injil yang menunjukkan tentang kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya sebelum Nabi SAW lahir lagi, cerita pasal Nabi Allah dah ceritakan dalam kitab terdahulu, Zabur, Taurat dan Injil. Jadi itu pun tergolong dalam irhas yang pertama. Okey, yang nombor dua juga irhas. Irhas nombor dua, maksudnya okey, tapi mungkin persoalan timbul, daripada mana cerita tu didapati? Sebab Zabur, Taurat, Injil ni ialah dia kitab terdahulu yang kita baca Quran. Macam mana kitab tu terdahulu kita tahu? Dia ialah kerana ahli kitab ada di kalangan mereka ni yang selepas dulu mereka Yahudi ataupun Nasrani, lepas tu mereka masuk Islam. Selepas mereka masuk Islam, mereka ni ada menghafal kitab-kitab dulu. Lepas tu mereka bagi tahu. Jadi kadang-kadang kalau kita baca dalam tafsir, tuan-tuan, terutama dalam tafsir atau dalam kitab hadis pun ada, mereka bagi tahu terdapat dalam kitab Taurat sekian-sekian cerita pasal Nabi. Ini ada cerita pasal Nabi. Ini disebutkan dalam riwayat-riwayat yang disampaikan oleh sebahagian sahabat dan juga sebahagian daripada tabi'in. Okey? Jadi ini dinamakan juga irhas, iaitu berita gembira tentang Nabi SAW dalam kitab terdahulu sebelum Nabi lahir lagi. Lepas Nabi datang baru mereka sampaikan. Sambung. Okey. Yang nombor dua, cerita-cerita pendeta, tukang tilik ataupun bomoh dan ahli silap mata. Maksudnya kita memang dalam Islam, kita kena faham. Dalam Islam kita tak berpegang pada apa yang mereka ini cakap. Tetapi bila mereka sampaikan perkara itu berbetulan dengan realiti, maka kerana itu kita percaya. Kan?
Memang dalam Islam tak bagi percaya kepada pendeta tukang tilik bomoh dan ahli silap mata, tapi ada juga kerana Allah bagi kepada mereka ilmu, mereka sampaikan, dan kemudian benda itu betul. Maka itu yang kita pegang. Yang bukan kita pegang, maknanya kita percaya, kita sampaikanlah. Tapi kalau yang salah selain daripada itu, maka kita tak boleh percaya. Bahkan Nabi SAW juga melarang daripada kita mendatangi bomoh, kan, silap mata, tukang nujum ni, Nabi SAW tak bagi. Bahkan dalam riwayat beritahu siapa yang kalau buat macam tu, maka amalan dia Allah tak terima. Ada riwayat beritahu sampai 40 tahun Allah tak terima. Yang ini bermakna ialah apa yang diorang dulu pernah sampaikan tapi betul, bertepatan dengan realiti. Okey, apa dia? Jadi dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, maksud dikeluarkan di sini diriwayatkan dengan sanadnya oleh Imam Ibnu Asakir, Al-Hafidh Ibnu Asakir rahimahullahu taala, daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud maksudnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu cerita. Okey, apa cerita beliau? Okey, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu cerita, aku pernah keluar ke Yaman sebelum diutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abu Bakar kata, cerita sebelum Nabi disampaikan wahyu yang pertama, sebelum Nabi mendakwahkan orang kepada Islam. Itu maksudnya. Okey, sebelum lebih kurang dekat-dekat Nabi dah dekat usia 40 tu. Jadi beliau kata pernah sekali aku pergi mana? Pergi berniaga ke Yaman. Lalu aku bertemu dengan seorang lelaki tua daripada kabilah Al-Azd. Ini nama kabilah Al-Azd. Alif Zai Dal. Al-Azd. Okey, iaitu seorang yang berpengetahuan luas, yang telah membaca pelbagai kitab. Yang ketika itu aku bertemu, umurnya, iaitu yang ketika aku bertemu dengannya, umurnya mencecah 390 tahun. Tua betul. Orang dah tua betul lah. Dan dia ni ahli kitab, alim lah, ahli kitab. Saya nak bakal jumpa dengan dia kat mana? Kat Yaman. Okey, baik. Lalu beliau menyapaku dan bertanya, ni tuan-tuan, memang sebenarnya bukan perkara yang pelik bahawa ada zaman dulu orang umur panjang. Sebenarnya sekarang pun ada, kan? Bahkan ada baru meninggal. Ada juga ustaz saya sebut, kan, kalau dalam kisah yang masyhur di kalangan sahabat yang umur panjang, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dalam kitab-kitab disebutkan bahawa umur beliau ketika meninggal dunia sekitar antara 250 tahun ke 300 tahun. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu umur usia tu. Beliau meninggal dunia tu, ialah kan dia sempat nak sampai 6 orang guru. Guru pertama mati, guru kedua mati, guru ketiga mati, guru keempat mati, sampai guru kelima, 6, guru ke-6 semua mati. Dia hidup lagi. Lepas tu dia jumpa Nabi. Sampai Nabi wafat pun dia hidup lagi. Jadi lepas itu baru dia meninggal dunia. Salman radhiyallahu taala anhu, usia panjang. Jadi beliau meninggal dunia pun sekitar 300 tahun enggak. Jadi itu bukan perkara pelik. Tapi rata-ratanya orang usia 60-70 tahun lah, kan. Okey, baik. Jadi beliau kata aku bertemu dengan umurnya waktu tu mencecah 390 tahun. Lalu beliau menyapaku dan bertanya, aku rasa engkau daripada tanah haram. Dia Mekah lah, kan. Dia ni macam orang kata macam ahli, macam tukang tilik juga, macam alim, macam dia ada firasat, kan. Tiba tengok Sayyidina Abu Bakar, dia tahu dia di mana. Dia kata, aku rasa kau ni dari Mekah kot, dari tanah haram tanah Mekah lah. Okay, baik. Lalu aku menjawab, ya. Aku rasa engkau daripada bangsa Quraisy. Aku menjawab, ya. Pun tahu gak Quraisy. Aku rasa engkau daripada kabilah Tamim. Ni betul kan? Ini bukan Tamim, Taim. Buang satu M. Bukan Tamim, Taim. Tayamim. Bahasa Arab dia Taim. Sayyidina Abu Bakar kan daripada kabilah Taim bin Murrah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar. Dia daripada kabilah Taim. Okey. Jadi aku rasa engkau daripada kabilah Taim. Taim ni antara pecahan Quraisy juga. Antara pecahan Quraisy juga. Kan sebab tu Sayyidina Abu Bakar dipanggil At-Taimi. Abu Bakar At-Taimi. Taimi itu maksud daripada kabilah Taim. Taim bin Murrah. Okay, kan nasab Nabi kan Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr itu Quraisy. Dan
nasab Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Rasulullah bertemu dekat Murrah. Taim bin Murrah dan Nabi SAW bin Qusay Kilab bin Murrah. Nabi daripada Kilab bin Murrah, Sayyidina Abu Bakar daripada Taim bin Murrah. Tapi nasab tu bertemu ke atas. Okey. Jadi aku rasa engkau daripada kabilah Taim. Aku menjawab ya. Quraisy lah, Quraisy. Okey. Jadi mana bawah Quraisy lagi pecah. Okey. Jadi aku menjawab ya. Beliau berkata, sekarang tinggal dariku hanya satu. Apa maksud tinggal dariku hanya satu? Sekarang ni ada satu lagi bukti dia aku nak tengok kat kau ni. Itu maksud dia. Ni terjemahan ni susah sikit faham. Maksudnya sekarang ni ada satu lagi perkara je aku nak pastikan pada engkau. Yang aku nak confirmkan pada engkau. Satu perkara lagi dia. Aku nak dapatkan kepastian pada engkau. Okey. Jadi sekarang kan dia dah tanya, okey, daripada Mekah dah betul. Daripada Quraisy pun dah betul. Daripada Bani Taim pun dah betul. Okey? Sekarang satu lagi perkara aku nak tahu dia kau. Nak pastikan. Jadi aku berkata, apakah itu? Apa lagi yang kau nak tahu? Satu perkara lagi. Jadi beliau berkata, bukalah perutmu. Minta buka perut pula. Singkat baju kat perut. Dia nak tengok perut. Aku bertanya kenapa? Ni Sayyidina Abu Bakar katalah, kenapa aku nak buka perut aku? Beliau menjawab, aku mendapati, ni cerita lelaki ni. Dia alim kan? Jadi dia cerita apa dia? Dia kata, aku mendapati di dalam ilmu yang benar, bahawa ilmu yang benar ni maksud ilmu yang aku belajar, ilmu dulu-dulu, bahawa seorang Nabi akan dibangkitkan di tanah haram, yang akan membantu urusannya seorang pemuda dan seorang yang berusia. Di tanah haram nanti akan ada satu orang Nabi lain. Dia ini akan dibantu oleh dua orang. Satu orang tu muda, satu orang tu tua sikit. Tua sikit tu maksudnya berusia sikit lah, okay? Satu orang tu muda, satu orang tu tua sikit. Okay, baik. Adapun maksudnya dia ada dua pembantu. Adapun ciri-ciri bagi pemuda tersebut ialah seorang yang berani, terlibat dalam peperangan dan menyelesaikan perkara yang rumit. Siapa tu? Sayyidina Umar. Itu yang muda. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar, dia kan dua orang. Satu orang yang muda, satu orang yang tua sikit, berumur sikit. Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW umur dekat-dekat. Sayyidina Abu Bakar muda dengan Nabi 2 tahun. 2 tahun dia beza usia, lebih kurang 2 tahun beberapa bulan. Tapi Sayyidina Umar dengan Nabi SAW beza usia 13 tahun. Kalau dengan Sayyidina Abu Bakar, dia muda 11 tahun. Boleh faham Boleh faham saya kata ni? Maksudnya Rasulullah SAW ketika wafat usia 63. Sayyidina Abu Bakar 61. Sayyidina Umar tolak lagi 13, 50 lebih kurang. Mungkin 50, 51 lebih kurang. Jadi yang satu orang yang pemuda tu, dia bagi tahu apa-apa dia punya ciri-ciri dia. Dia ni berani. Kan Sayyidina Umar kan orang dia masya-Allah kan, pahlawan. Terlibat dalam peperangan dan menyelesaikan perkara yang rumit. Sayyidina Umar lalu banyak perkara-perkara yang rumit zaman beliau selesaikan. Kan Allah bagi. Orang yang Allah bagi ilham. Kan, okey, baik. Manakala yang berusia pula, seorang lagi kawan itu yang berusia itu siapa? Tak ada orang lain lah, Sayyidina Abu Bakar lah. Kan? Manakala yang berusia pula, seorang yang putih, lagi kurus, di perutnya terdapat tahi lalat, dan di paha kirinya terdapat tanda, macam satu tanda lah, macam mungkin parut ke macam tu lah. Okey? Orang tu putih, lagi kurus, perutnya terdapat tahi lalat, dan di paha kirinya terdapat tanda. Okey? Jadi kata, dan tiada lagi untukmu melainkan memperlihatkan kepadaku, melainkan memperlihatkan kepadaku lah patutnya, bukan kepadamu. Kan, kalau betul bahasa kepadaku. Tiada lagi untukmu melainkan memperlihatkan kepadaku kerana kesemua tanda-tanda yang aku ketahui telah ada padamu, melainkan apa yang tersembunyi dariku. Sekarang semua tanda aku dah nampak kat kau. Kan, apa tanda tu? Yalah, kalau sebab tanda-tanda lain tu semua kat luar. Kan, putih, kurus tu dah nampak kan. Perut terdapat tanda tu tak nampak sebab tutup dengan baju. Tapi per kiri terdapat tanda. Sebab Sayyidina Abu Bakar orang Arab zaman dulu ialah mereka pakai kain atas daripada buku lali dan kemudian tinggi hampir-hampir ke arah lutut. Kan dalam hadis bagi tahu Nabi pakai kain dekat dengan lutut, tapi tutup lutut lah, macam bawah sikit dari lutut. Jadi per tu dah nampak. Semua dah nampak, yang dekat perut tak nampak lagi. Sebab tu tadi dia suruh buka baju. Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka aku membuka perutku kepadanya
lalu aku melihat tahi lalat hitam di atas pusatku. Apa ni? Maka berkata Abu Bakar, maka aku pun membuka perutku kepadanya, lalu aku melihat tahi lalat hitam di atas pusatku. Lantas beliau berkata, kan, Sayyidina Abu Bakar kata, bila aku buka memang aku menampak. Bila aku nampak, maka dia pun nampak tahi lalat di atas pusatku. Lantas beliau berkata, engkaulah orangnya demi Tuhan Kaabah. Allahu Akbar. Mana engkaulah dia orang yang seorang lagi, yang orang tua, yang agak berusia, yang akan bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kan? Jadi bukan saja orang tua ni kenal Nabi, Nabi dah pasti dia kalau dia tengok pasti dia kenal Nabi. Tapi bahkan pembantu Nabi pun dia kenal. Baik. Jadi masya-Allah kan. Dia sini antara cerita selingan lah. Dulu ada orang kawan pak cik saya kan, masya-Allah, orang yang mana begitu wara, zuhud, takwa. Dan masya-Allah juga selalu keluar jemaah dakwah kan. Mungkin kerana semangat dia selalu berdakwah dan sebagainya. Satu hari dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, dan dia cerita dengan pak cik saya apa yang berlaku di mimpi Rasulullah. Ketika dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mimpi dia tu dia tengok Rasulullah dengan jelas lah. Bahkan dalam mimpi dia tu, dia mimpi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang sahabat yang duduk kiri kanan Nabi. Dan salah seorang sahabat tu dia kata tinggi, kurus, janggutnya tebal, dan ketiga-tiga mereka pakai kain yang mana sampai ke buku lali. Itu dah nampak. Tapi bila diceritakan pada ulama, pada ustaz tu kata kemungkinan sahabat yang kamu tengok tu, dia kata dalam hati dia kuat perasaan bahawa yang seorang tu Sayyidina Abu Bakar, seorang lagi Sayyidina Umar. Tapi bila dia cerita memang betul-betul secara zahirnya tepat. Kan, Rasulullah duduk tengah. Dia kata dalam mimpi tu, dia kata Sayyidina Abu Bakar duduk, dia kata satu orang kurus, tinggi, dan macam kisar dalam ni tinggi. Kemungkinan besar itu Sayyidina Abu Bakar. Dan seorang lagi badan agak sasa besar, juga tinggi, tapi badan agak besar. Itu kemungkinan besar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi di mimpi Allah bagi dia peluang. Kan, lihat Nabi, dan juga Allah Maha tahu, tetapi kemungkinan besar orang yang dilihat di dalam mimpi itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar kanan Nabi, dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kan, dia kata dia nampak mereka tengah berjalan dengan begitu megah. Dalam mimpi itu Allah bagi, kan, itu tak mustahil. Allah itu ialah bukan perkara mustahil. Jadi memang ada dalam riwayat pun bagi tahu Sayyidina Abu Bakar tu orangnya kurus. Dalam beberapa riwayat kan, saya tekan dalam hadis ada bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan bagi tahu mana dia akan pakai kain lebih dari buku lali. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, saya ni kadang saya badan kurus, kadang kain saya pakai, kadang terlondeh ke bawah. Kan, nak beritahu beliau ni kurus. Tapi Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, kau tak termasuk dalam kalangan orang yang pakai kain dengan tujuan untuk, kalau terlabuh pun dengan tujuan untuk sombongkan diri. Allahu Akbar. Ada orang Allah bagi peluang macam tu. Okey, baik. Okey, lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan untuk berniaga. Mana pergi teruskan lagi lah perjalanan dia untuk niaga ke Syam. Yaman. Jadi kemudian setelah berniaga, beliau pulang menuju kepada tukang tilik, iaitu lelaki tua tersebut. Lalu dia berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku khawatir maut menimpaku sehingga aku tidak sempat untuk melihat baginda Nabi SAW. Dan aku juga telah mengarang satu kasidah untuk memuji baginda Nabi SAW. Jika engkau tiba di Mekah, maka berikan karangan kasidah ini kepadanya. Dia takut aku pun tak sempat tengok Nabi tu, tapi aku titipkan pada kau syair puji-pujian kepada Nabi tu. Engkau hafal, nanti balik sampai kepada dia, pada Nabi tersebut. Puji-pujian kepada Nabi tersebut. Maknanya lelaki ni dia beriman dengan Nabi SAW, cuma dia ni tak jumpa Nabi. Maka kerana tu dia tak digolongkan di kalangan sahabat. Tapi dia juga dikira orang beriman. Okay, baik, sambung. Apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Mekah, pulang daripada Mekah dari Yaman tu, maka beliau diberitahu oleh Ahlun Nadwah. Ahlun Nadwah ni orang kafir Quraisy yang mana berhimpun di tempat kafir orang Quraisy bermesyuarat, kan, bahawa sahabatnya telah mendakwa beliau sebagai nabi. Bila sampai tu, orang Mekah baru kecoh. Waktu tu Muhammad mengaku dia sebagai nabi. Maksudnya nak ceritanya, Sayyidina Abu Bakar ni pergi ke Yaman waktu ketika betul-betul Nabi SAW dah dekat terima wahyu. Jadi bila balik, Nabi dah isytiharkan, dah mula menjalankan dakwah senyap-senyap. Tapi waktu tu orang Mekah pun dah mula beritahu Abu Bakar, kawan kau mendakwa bahawa dia sebagai nabi. Ahlun Nadwah ni tempat orang kafir Quraisy dulu mesyuarat. Kan, ada dekat, dia terletak tak jauh daripada Bukit Sofa. Antara Bukit Sofa tu nak pergi
ke Baitullah, Kaabah, situ ada Darun Nadwah kedudukannya. Sekarang tak nampak apalah, kita kalau pergi tak nampak apa dah. Tapi kat situ kawasannya. Okey, baik. Dulu dan Nadwah ni dibina oleh kawasan tu dibina oleh Qusay bin Kilab. Datuk Nabi ada nama Qusay. Qusay bin Kilab bin Murrah, Datuk Nabi. Jadi Qusay itu dia ni pembesar Quraisy. Zaman dia dulu dia telah buat macam tempat mesyuarat di Mekah, nama dia Nadwah. An-Nadwah, Darun Nadwah. Jadi orang Quraisy tu kalau nak mesyuarat kat situ. Kan dia lebih kurang macam parlimen lah, kan, macam parlimen kan. Okey. Parlimen ni tempat orang bergaduh kan. Okey. Tempat orang bergaduh. Okey, orang tu gaduh. Okey, tu selingan je. Okey, sambung. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanyakan tentang khabar keadaan. Mana tanyakan apa cerita sebenar. Baik, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membalas kepadanya, khabar itu ialah cerita tentang sahabat engkau yang engkau bertemu dengannya di Yaman, lalu menghadiahkan kepada engkau satu kasidah. Padahal Nabi tak tahu pun cerita tu. Baiklah, Nabi tak hadir pun cerita tu, yang cerita dia dekat Yaman tu. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar balik, dia tanya, wahai Muhammad, apa cerita? Apa cerita yang kau sampaikan kepada orang Quraisy bahawa kau Nabi? Perkhabaran apa yang kau sampaikan? Nabi kata perkhabaran itu ada dalam syair yang lelaki tua itu sampai kepada kau. Sayyidina Abu Bakar pun terkejut. Macam mana Nabi SAW tahu? Aku tak bagi tahu pada dia lagi bahawa lelaki itu ada titipkan syair. Syair puji Nabi SAW. Sebab dalam syair tu ada bagi tahu pasal nubuah. Dalam syair tu lelaki tu puji Nabi, dan ada bagi tahu pasal nubuah. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar balik, Rasulullah bagi tahu, dalam syair tu yang kau terima dari Yaman sana masa kau jumpa lelaki tu kan, dalam syair tu itulah yang aku sampaikan, iaitu nubuah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku aku sebagai nabi. Baik. Lantas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun memeluk Islam. Sayyidina Abu Bakar terus terkejut, beliau pun terus masuk Islam. Waktu tu juga on the spot. Tak ada tangguh. Kata baginda Nabi SAW, tidaklah aku mengajak seseorang memeluk Islam melainkan terdapat pada mereka rasa ragu-ragu dan memikir-mikir, melainkan Abu Bakar, yang mana yang dia tidak menyimpan sebarang rahsia ketika dia menceritakan, dan tiada pula sebarang ragu-ragu. Allahu Akbar. Maksudnya Nabi SAW kata, semua orang yang aku dakwahkan dia untuk peluk Islam, semua akan biasanya bagi jawapan, nantilah dulu Muhammad, bagi aku masa sikit untuk fikir. Jadi ada di kalangan mereka yang bila cakap macam tu, lepas tu jadi masuk Islam, tapi lepas dah fikir. Tapi ada juga yang tak jadi, lepas tu datang balik, tak nak, aku tak nak masuk Islam. Tapi ada juga yang kata okey, lepas tu terima. Tapi nak ceritanya semua orang bila Nabi SAW dakwahkan secara umumnya, ialah semua ada kata tangguh dulu, baik aku fikir dulu. Disebabkan waktu tu dakwah Nabi ni waktu tu begitu baru. Orang Quraisy dengar terkejut, apa cerita ni? Kan, jadi waktu tu bila Nabi SAW dakwahkan, mereka akan fikir. Tapi Rasulullah kata semua orang akan tangguh, akan kata nak fikir dulu, melainkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Nabi SAW dakwah dari beliau terus terima. Waktu tu juga terus terima, beriman dengan Rasulullah, beriman kepada Allah Ta'ala dan juga Rasulullah SAW. Baik. Okey, itu bahagian yang kedua. Itu bahagian yang kedua, iaitu antara cerita dia, iaitu berkenaan dengan cerita-cerita tukang tilik ataupun kita kata ulama dulu berkenaan dengan Nabi SAW. Bahagian kedua dalam Irhaus. Okay, bahagian ketiga dalam Irhaus ialah tanda-tanda yang muncul ketika kelahiran baginda SAW yang mulia dan juga sebelum diutus. Maksudnya tanda sebelum baginda SAW diutus menjadi Nabi yang terdapat pelbagai Irhaus. Abana mauliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Telah jelas lahirlah sebaik-baik kelahiran, wahai sebaik-baik permulaan dan perakhiran, Nabi SAW. Okay, apa antara tanda-tanda dia? Ini antara tanda-tanda yang mana ketika kelahiran Nabi SAW, dipanggil Irhaus juga, iaitu telah runtuhlah pada malam kelahiran baginda SAW yang mulia. Okay, baik. Nabi SAW lahir subuh. Nabi SAW lahir pada subuh Isnin, subuh hari Isnin, awal pagi. Dalam lebih kurang waktu fajar tu, subuh, Nabi SAW pun lahir. Jadi malam tu, Isnin malam, maksudnya Ahad malam Isnin, Ahad malam Isnin tu. Jadi beberapa peristiwa yang pelik-pelik berlaku. Okay, apa dia? Antara dia,
iaitu tiang-tiang utama istana Kisra runtuh. Dekat mana ni? Dekat Iran. Istana Kisra ni iaitu dekat Parsi, kat Iran. Malam tu istana dia tu besar dan ada dia punya apa panggil ke depan tu, balkoni. Balkoni dia tu ada tiang. Tiang dia ada 14 tiang. Orang kata tiang seri, tiang besar, tiang seri. Kan kadang-kadang orang kaya-kaya buat rumah dari tiang seri kat depan. Biasanya dia akan ke depan sikit. Itu sebagai kemegahan bangunan dia. Jadi istana Kisra dulu dia ada balkoni ke atas, kemudian balkoni itu ke depan dan ada tiang seri 14. Pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tiang tu runtuh. Tiang besar yang berdiri megah runtuh. Itu menyebabkan Kisra dia tak senang duduk. Dia tak apa yang berlaku. Jadi cerita dia pun panjang. Akhir diringkaskan cerita dia, akhirnya tukang tilik dia bagi tahu, tukang nujum dia bagi tahu bahawa pada malam tadi lahir satu orang bayi di bangsa Arab, di negara Arab. Bayi yang bersunat. Dalam beritahu bayi itu bersunat. Mana orang Arab, sebab mereka tak bersunat. Jadi bayi itu bersunat, yang mana disebabkan dia, kerajaan tuanku satu hari nanti akan hancur. Itu yang Kisra tak senang duduk tu. Orang besar ni dia paling takut kerusi dia. Kalau benda lain tak takut sangat, yang paling takut kerusi dia. Bila dia dengar kerajaan dia akan hancur, tu tak senang duduk. Sejak itu, lepas itu lah dia, lepas itu Allah Ta'ala tunjukkan. Cerita dia pun panjang, tapi tu antara cerita dia. Baik. Air tasik bernama Sawah, mana dia panggil Buhairah Sawah, kering. Ni pun sama kat Iran juga. Buhairah Sawah dia panggil. Satu tasik. Ni semua kita ada disebut dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dan bintang-bintang turun ke bumi. Maksudnya orang nampak pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, orang saksikan bahawa bintang seolah menyembah turun ke bumi. Dia orang nampak dari jauh. Allahu akbar. Okey, itu di dalam satu hadis tadi disebutkan sesungguhnya aku ialah hamba Allah. Aku tu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ialah hamba Allah, penutup sekalian nabi. Sedangkan mana ketika aku sudah menjadi nabi, ayahku masih lagi dalam proses penciptaan. Maksudnya Allah dah tetapkan aku jadi nabi sejak daripada ayahku lagi belum sempurna dicipta. Ditetapkan jadi nabi. Itu yang tadi saya sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul usia berapa? Usia 40. Itu sedia maklum lah, usia 40. Tetapi ketetapan untuk jadi nabi itu awal lagi. Tapi disampaikan wahyu untuk melakukan dakwah jadi nabi dan rasul itu usia 40. Tapi ketetapan tu awal. Bahkan ketetapan tu sebelum Allah ciptakan alam ni lagi. Itu yang Nabi bagi tahu, aku ni dah jadi nabi. Maksudnya dah jadi nabi tu maksudnya dah ditetapkan jadi nabi. Sebelum daripada ibu ayahku dicipta pun aku dah jadi nabi dah. Itu maksudnya ditetapkan jadi nabi. Tu kena faham. Ditetapkan jadi nabi. Tapi yang disampaikan kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nabi dan rasul, itu maksudnya disampaikan wahyu, iaitu ketika usia 40 tahun. Okay, baik. Sedangkan ayahku masih lagi dalam proses penciptaan pada tanahnya. Maksudnya masih lagi belum sempurna penciptaannya. Dan aku akan ceritakan perkara demikian. Sekarang ni aku nak sampaikan kepada kamu beberapa perkara. Ni dalam hadis tu beritahu, aku nak sampaikan kepada kamu beberapa perkara. Apa dia? Aku merupakan hasil doa ayahku Ibrahim. Nabi kata aku ni doa dari ayahku Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim AS yang semalam kita baca, kedua hari lepas kita baca, Nabi Ibrahim AS selepas dah selesai buat Kaabah, Nabi Ibrahim telah doa dengan beberapa doa. Selepas selesai buat Kaabah, Nabi Ibrahim AS telah doa dengan beberapa doa. Di antara doa Nabi Ibrahim AS ialah supaya daripada keturunan baginda lahir seorang Rasul. Kan Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah pun kabulkan. Maka daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Ismail, bukan daripada Ishak tapi daripada Ismail, Allah lahirkan daripada zuriat baginda iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kerana itu Nabi kata aku ni hasil doa ayahku Ibrahim. Berita, dan aku ni juga merupakan berita gembira yang disampaikan oleh Isa. Nabi Isa AS biasa sampaikan pasal kedatangan Nabi selepas zaman baginda. Okey, dan ibuku Aminah yang telah melihat keajaiban. Maknanya aku ni, ibuku Aminah ketika kelahiranku telah melihat banyak perkara luar biasa. Begitu juga ibu-ibu sekalian Nabi alaihissalam turut melihat. Maksudnya melihat ke perkara-perkara luar biasa.
ibuku ketika melahirkan aku, bahkan sebelum melahirkan aku, lihat banyak kejadian luar biasa. Dan ibu para anbiya alaihissalam juga melihat banyak perkara luar biasa ketika mengandungkan anak mereka yang akan jadi nabi itu. Baik, sambung. Dan sesungguhnya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini antara perkara luar biasa yang dilihat oleh ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu telah melihat ketika melahirkan baginda cahaya terang benderang yang menerangi istana Syam. Kan, masya-Allah. Jadi maksudnya cahaya tu sampai ke Syam dan dipaparkan di hadapan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Syam kan jauh, macam mana boleh nampak? Maksudnya seolah macam keluar cahaya. Dan bila daripada cahaya tu dia nampak istana Syam, menerangi istana Syam. Itu yang dimaksudkan. Jadi para ulama kata apa maksud tu? Ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tu nampak cahaya tu menerangi istana Syam. Zaman dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syam ni ialah berada di bawah kekuasaan Rom. Di bawah kekuasaan Rom. Dan zaman Nabi lahir ada dua kuasa besar. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ada dua kuasa besar. Satu Parsi, satu lagi Rom. Syam dulu termasuk dalam kerajaan Rom, di bawah kejajahan Rom. Ketika Nabi lahir lagi, Allah dah isyaratkan bahawa kerajaan Rom dan Parsi ni dua-dua akan musnah. Parsi akan musnah macam tadi kita baca itu, yang dia punya tiang jatuh apa semua, dia punya api dia pun padam. Dan juga Rom pun sama. Antara ni ialah Allah tunjukkan bahawa agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, yang diumpamakan dengan cahaya tu, agama yang Nabi bawa, Islam, satu hari nanti akan sampai ke Syam yang merupakan tempat yang dijajah oleh Rom, tempat yang dikuasai oleh Rom. Maksudnya Islam akan sampai ke Rom, iaitu sampai ke Syam. Ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi Allah tunjukkan. Tapi bila Islam sampai ke Syam? Selepas Nabi wafat. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Islam sampai ke Syam. Zaman bila? Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tahun 21 Hijrah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah hantar tentera dan Islam sampai ke Syam. 21 Hijrah. Baik, sambung. Jadi ketika proses kelahiran, telah datang juga Suwaibah, iaitu hamba perempuan Abu Lahab dan ibu kepada Sayyidina Uthman bin Abil As. Suwaibah ni hamba kepada Abu Lahab dan dia juga ibu salah seorang sahabat nama Sayyidina Uthman bin Abil As. Ibu Sayyidina Uthman maksudnya apa dia? Suwaibah tu. Suwaibah tu menceritakan kepada kami kisah yang sangat ajaib. Beliau menceritakan, aku melihat proses kelahiran Sayyidah Aminah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Suwaibah ni menyaksikan kelahiran Nabi. Dia ada. Jadi apa beliau cerita lagi? Peristiwa ini berlaku pada malam hari. Tidaklah sesuatu yang aku melihat padanya di kawasan rumah tersebut melainkan cahaya. Mana seolah-olah waktu ketika kelahiran Nabi tu seluruh rumah dipenuhi cahaya. Suwaibah kata waktu tu dia menyaksikan sendiri. Dan aku melihat kepada bintang-bintang turun, dan aku berkata bahawa ia akan jatuh mengenai di atas badanku. Maksud seolah-olah aku nampak macam bintang ni bertaburan turun, seolah bintang tu nak jatuh atas aku. Suwaibah ni sendiri saksikan. Suwaibah ni dah lepas dia saksikan ni, lepas dia tengok Nabi SAW lahir, lepas tu dia pergi jumpa dengan tuan dia Abu Lahab. Dia beritahu, dia kata anak adik kau dah lahir, anak saudara kau. Kan Abdullah kan dah meninggal waktu tu, ayah Nabi. Dia kata anak adik kau dah lahir. Tu lepas tu bila dengar tu Abu Lahab gembira betul. Abu Lahab merdekakan Suwaibah, dan Abu Lahab suruh Suwaibah ni supaya susukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara ibu susu Nabi juga ialah Suwaibah. Setelah dimerdekakan oleh Abu Lahab dan disuruh susukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan.
Okey. Sambung Okey, lagi apa antara seterusnya, iaitu yang nombor 3 ni, antara irhas yang berlaku adalah syaitan dan golongan jin dari sebelum kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mencuri dan memperolehi cerita-cerita dari langit. Firman Allah Ta'ala, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Apa Allah Ta'ala berfirman, dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan para pengawal yang sangat kuat kawalannya. Kami ni maksud jin. Ni jin cakap. Allah hikayatkan dalam Quran, jin cakap. Jin kata apa? Kami sebelum ni kami selalu cari nak dapatkan berita di langit, kan curi. Tapi lepas tu kami dapati bahawa di langit ada para pengawal yang sangat kuat kawalannya. Dan dengan pengawal-pengawal itu maksud dia mengawal dengan rejaman-rejaman api neraka yang menyala. Padahal kami dahulu, ni jin beritahu, kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Maka sekarang siapa yang cuba mendengar akan mendapati api yang menyala yang menunggu untuk merejamnya. Sekarang tak boleh dah. Dulu boleh dapat, kan? Dulu boleh dapat, tapi bila Nabi SAW lahir saja, terus Allah Ta'ala letakkan terus Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan penjaga-penjaga malaikat di langit. Maka jin tak boleh lagi nak dengar, nak curi dengar berita-berita daripada langit. Langit itu sentiasa dikawal oleh malaikat. Akan tetapi ketika kelahiran baginda Nabi SAW yang mulia dipenuhi dengan pengawal yang menjadikan keadaan di langit bertambah kebal dengan kawalan para malaikat pada malam kelahiran baginda SAW. Sebelum kelahiran Nabi pun langit dah dikawal oleh malaikat, tetapi macam kita kata kawalan tu tak ketat. Ini sebenarnya Allah nak zahirkan kemuliaan Nabi SAW. Bila baginda lahir, kawalan tu semua diketatkan. Maka tak ada lagi maknanya jin, syaitan dapat dengar. Maka malam itu juga golongan syaitan dan jin juga terhalang dari mencuri dengar berita-berita dari langit. Okey. Tak dapat lagi nak dengar cerita. Sebab itu macam zaman dulu, sebelum kelahiran Nabi SAW, banyak tukang-tukang tilik punya cerita. Dia tahu tukang nujum ni dia ada hubungan dengan jin. Yalah, memang orang manusia dia ada hubungan dengan jin. Maka dia banyak tahu banyak cerita. Dan banyak cerita mereka juga betul. Sebab kerana memang cerita tu dia sampaikan jin, dia dengar dari langit. Tapi dalam hadis tu Nabi bagi tahu, jin ni bila dengar cerita, dia dengar cerita, lepas tu dia tambah lagi. Dia ni. Jadi cerita tu tak boleh percaya. Tapi kadang-kadang berita tu ada asas kebenarannya. Faham kan? Kadang-kadang orang dengar satu cerita, dia dengar hanya
mi tom yum, tapi bila dia sampai pada orang dah mi kari dah. Macam tu, maknanya dia dah sampul. Sebenarnya dia dirojak dah. Kan? Dia dengar cerita tom yum je atau mi kosong. Tapi bila sampai pada orang, dia dah campur rojak, campur perencah, campur apa, lalas sampai rojak. Kan? Jadi macam tu lah. Jadi Nabi SAW beritahu jin ni macam tu. Dia dengar, lepas tu tambah lagi. Tapi kadang-kadang cerita tu ada asas kebenarannya. Tapi zaman dulu kebenaran tu lebih. Maksudnya kerana tak ada pengawal. Tapi bila lepas kelahiran Nabi SAW, maka mereka tak boleh nak dengar lagi. Maka kerana itu berita Nabi SAW melarang daripada datang kepada tukang tilik, tukang nujum, kan? Atau orang yang ada hubungan dengan jin untuk tanya berita yang akan datang. Jadi itu akan bertentangan dengan apa? Yakin kepada takdir, qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Baik, sambung. Maka di dalam satu athar yang diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, demi Allah, aku ialah seorang pemuda ketika berusia 8 atau 7 tahun. Aku menghafal apa yang aku dengari, iaitu aku mendengar seorang Yahudi menjerit di setiap penjuru Yasrib dengan berkata, wahai seluruh kaum Yahudi, sehinggalah mereka berkumpul kepadanya. Okey, orang tu menjerit, dia tu, orang Yahudi kumpul. Okey, orang ramai pun kumpul, orang Yahudi pun kumpul kat dia. Lalu bertanya kepadanya, kenapa dengan kau ni? Dia menjawab, telah terbit malam ini bintang Ahmad yang telah dilahirkan. Ini Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu cerita kisah ni. Dia imbau balik kenangan lama. Dia kata, aku ingat lagi satu kisah masa aku umur 7-8 tahun. Masa aku umur 7-8 tahun, aku budak lagi. Aku waktu tu budak lagi. Dia waktu tu aku duduk Madinah. Tiba-tiba waktu tu aku dengar bahawa apa dia? Ada orang Yahudi jerit bahawa malam ni bintang Ahmad dah terbit. Kan? Orang Yahudi tu kemungkinan besar orang alim lah, orang alim Yahudi. Dia kata bintang Ahmad malam ni. Bermakna apa dia? Kehancuran kamu dah dekat. Kehancuran kamu dah dekat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu ni ialah antara sahabat Nabi yang hidup lama. Dia lebih kurang sebelum daripada Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, dia dah sempat hidup 50-60 tahun. 50 tahun lebih kurang. Lepas tu hidup lagi 60 tahun. Dia meninggal dunia 100 tahun lebih. Dan beliau ialah merupakan penyair Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan bin Thabit ni ialah merupakan ialah dipanggil penyair Rasulullah. Beliau ini dipanggil gelaran syairu Rasulillah, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Jadi ni beliau cerita antara peristiwa yang berlaku irhas, yang mana diberitahu oleh orang Yahudi pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis ada dalam Al-Quran bagi tahu bahawa orang Yahudi ni, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah bagi tahu bahawa orang Yahudi yang kami berikan kepada mereka Alkitab, kitab yang terdahulu, mereka kenal Nabi macam kenal anak mereka. Hebatnya ilmu mereka. Jadi pada malam kelahiran Nabi lagi dia dah tahu Nabi lahir. Walaupun tak semua tahu, tapi yang ulama mereka tahu malam tu Nabi SAW lahir. Bila Nabi datang Madinah pun diorang tahu bahawa itu Nabi yang betul, tetapi tak beriman kerana takabur, ujub. Kan, Nabi Yahudi, maka tak nak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Ni yang kedua ni mukjizat. Saya ingat kita berhenti situ dululah. Okey, sebab itu panjang sikit tu. Nanti baru depan masuk ilmu khasais. Saya ingat kita berhenti situ dululah. Kan, berhenti situ dulu. Tadi baca berapa muka? Tadi baca lebih kurang dalam 10 muka. Tak apalah, okeylah. Kita baca dalam 9-10 muka, okey boleh. Nanti kita sambunglah sikit. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Kita baca berkenaan dengan mukjizat tu. Mukjizat tu panjang sikit. Okey. Sebab kita dah baca bab irhas. Cantik dah tu. Dalam dalail ni kan 3 kan? Irhas, mukjizat dan karaman. Irhas dah habis. Okey, kita dah baca tadi. Sekarang ni kita akan baca dalam dalail nombor 2, iaitu mukjizat. Mukjizat nanti dia akan pecah lagi, dia akan pecah 2 pula. Lepas tu baru masuk yang seterusnya, iaitu karaman. Okey, baik. Lepas tu baru masuk ilmu khasais. Wallahu a'lam. Okey, baik. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita menghadiri majlis ilmu, kita baca pasal Nabi. Kita juga di antara para ulama ajar kepada kita ialah tawassul. Apa makna tawassul? Tawassul dengan amalan soleh. Ini amalan soleh. Kita hadir majlis Nabi dan kemudian kita baca pun pasal Nabi. Maka kita juga tawassul lah
dengan amalan ini, dengan amalan kita baca pasal Nabi, dengan hadis, dengan kita baca pasal untuk kenal Nabi SAW, kita tawassul lah, kita jadikan sebagai perantaraan dengan amalan kita ini, dan juga dengan keberkatan, kehebatan Nabi SAW, supaya Allah angkat wabak ini dari kita, kan, insya-Allah, kan. Kita doa. Jadi bila kita buat amalan apa-apa, terutama amalan macam ni, kita buat secara berjemaah, amalan-amalan yang dibuat secara berjemaah, lagi-lagi amalan yang berkaitan dengan Nabi atau Al-Quran dan hadis, ialah kita tawassul dengan amalan soleh ni supaya Allah angkat wabak ni daripada kita segera, kan, insya-Allah, kan. Sebab kita tak mampu sekarang ni, kita kena kembali pada Allah ni, kan. Usaha yang kita buat, kita lemah, tapi doa pada Allah supaya Allah Ta'ala hilangkan wabak ini daripada kita bersama dengan usaha zahir yang dibuat sekarang. Baik, wallahu alam. Kan, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa al-kiram wa ashabil idham wa ila masyayikhna wa masyayikkum wa jami'il muslimin wal muslimat li hadhihi niyyah wa li niyyati daf'il bala'i 'anna wa li niyyati naili syafa'ati min an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi arasatil qiyamah wa fil jannah وفي ولأن نكون من المقربين وأن نكون من الصديقين والشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يجمع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يقظة ومناما بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين.